amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ada yang dengung-dengung apa? Tak apa dulu Kak Siti. Alhamdulillah Allah bagi kita untuk bertemu lagi dalam komen di Asar Basara. Semoga dengan program ini boleh membantu kita untuk memahami Al-Quran insya-Allah. Ini sambungan kita pada pembahasan surah Al-Fil. Okay. Boleh lah. Dengar suara saya dengar. Okey. Pembahasan kita surah Al-Fil. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillah maksudnya aku Allah. berlindung, aku mohon berlindung. A'udzu berlindung. Dari dengan syaitan, daripada syaitan, aku berlindung dengan Allah daripada syaitan yang kena Ya. syaitan yang jauh dari syarah Allah. Kita masuk rejam tu, balik nombor tu kan. Orang masuk rejam macam dia tergambar orang nombor tu. Rejam syaitan yang jauh dari syarah Allah. Syaitan yang dilaknat. As part of this agreement, the Crusaders had to make a detour to the Christian city of Zara, which had recently fallen in. Aku mau berlindung dengan Allah daripada syaitan yang kena. Mau berlindung daripada Allah. Aku mau berlindung dengan Allah daripada syaitan yang kena rejam. Ada gangguan. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Murah lagi Maha Penyayang. Dengan nama Allah maksudnya huruf jar, ismi itu perkataan yang dijarkan dengan ba. Kemudian Allah tu isim sebab nama bagi zat yang wajib al-wujud. Kemudian Ar-Rahman pun isim sebab ada alif lam. Sebab ada alif lam. Kemudian Ar-Rahim pun isim sebab ada alif lam. Jadi pada perkataan Bismillahirrahmanirrahim ada beberapa kataan isim. Fi'il tak ada. Yang ada isim. Iaitulah ismi pun isim, Allah pun isim, Ar-Rahim pun isim. Ini Ar-Rahman isim, Ar-Rahim pun isim. Gangguan. Boleh Ustaz pakai satu yang dia. Cuba Ustaz pakai satu dulu. Ustaz ada gangguan tak? Dia tak boleh nak pause. Exit satu. Sangat ya. Exit satu, lepas tu nanti bila kalau Ustaz nak masuk balik, Ustaz jangan join audio. Tak payah join audio. Kak Ustaz ada dua telefon ke? Ya, dia ada dua telefon sebab dua-dua tak boleh nak guna on. Tak dua-dua kalau pasang mic dia ikutlah. Dia ada dua. Ustaz exit, lepas tu Ustaz masuk balik tanpa audio. Gangguan ni maksudnya dia tak ada nak konsentrate. Okey, cuba Ustaz ya Kak. Ustaz pula tak dengar.
Tak. Ustaz. Ustaz. Ya. Okey, alhamdulillah. Okey tu Ustaz. Okey. Okey, suara Ustaz jelas tak? Okey. Gambar pula hilang. Ada. Handsome dah ada Ustaz. Dekat Ustaz ni hilang semua ni. Ya. Oh. Pelan-pelan. Sana ada gambar? Ada. Ada. Ya. Baru tengok ni. Allahuakbar. Ni semua benda yang baru bagi Ustaz ni. Tak apa. Kita belajar. Ya. Baik. Jadi pada perkataan bismillah hanya ada perkataan isim, iaitu huruf jar, ismi tu isim sebab ada pada bawah, Allah tu isim sebab nama bagi zat yang wajib al-wujud, Ar-Rahman tu isim sebab ada alif lam, Ar-Rahim pun isim sebab ada alif lam. Selesai. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Sebagai ulangan sikit, dulu kita dah baca satu ayat ni, tapi kita ulang. Alam, huruf hamzah yang mula-mula itu disebut sebagai hamzah istifham. Hamzah istifham. Hamzah istifham ni maksudnya hamzah soalan. Huruf hamzah sahaja makna adakah. Mana apa? Adakah. Huruf hamzah saja makna adakah. Bila dia ada makna tersendiri, artinya hamzah tu kalimah. Satu huruf hamzah tu maknanya dia kira kalimah. Satu kalimah. Sebab tu bahasa Arab ni dia hebat. Walaupun satu huruf, tapi dah kira satu kalimah. Kalau bahasa Malaysia, bahasa Melayu kita ni nak kena tulis beberapa huruf baru jadi satu perkataan, satu sebutan, satu makna. Tapi kalau bahasa Arab, satu huruf dah memadai sebagai satu kalimah. Contoh macam hamzah tu adakah? Sebab dia istifham. Apa maksud istifham? Tuntut faham, tuntut tanya. Itu maksud istifham. Dah cantik kan belum perkataan tu? Istifham. Jadi perkataan okey, alhamdulillah. Istifham maksudnya tuntut tanya, tuntut faham, tuntut nak ambil tahu. Alam, lam tu dia panggil amil jazam. Amil jazam. Macam Ustaz sebut dulu, kita mengaji kaedah yang Ustaz bawa ni adalah untuk macam kaedah tajwid je. Jumpa kalimah, sebut nama dan faham apa dia punya kegunaan dia, apa dia punya kefahaman dia. Tak perlu hafal banyak-banyak lah. Maksudnya masa mengaji ni bagi tumpuan. Apa Ustaz sebut, ingat. Apa Ustaz sebut, ingat. Nanti mengaji lagi, dengar lagi Ustaz sebut, ingat. Ustaz sebut, ingat. Kalau lupa juga, mengaji lagi. Ustaz sebut, ingat. Lama-lama boleh lah. Macam tajwid kan, kita mengaji macam tu tajwid. Kan, mengaji daripada dulu sampai sekarang tajwid kan. Guru yang mengajar kita ulang ikhfa, idgham, izhar, idgham bil lawanah, iqlab ma asli. Ulang sampai berbuih mula-mula ustaz tu, guru tu, ustazah tu. Tak ingat-ingat kita, tapi dalam tak ingat pun ingat juga kan, betul tak? Boleh ingat dah juga kan. Sebab dia guru tadi dia ulang-ulang. Jadi ngaji dengan kaedah asal bahasa Arab ni pun ustaz nak buat kaedah tu. Ustaz nak buat kaedah, nak ulang-ulang supaya tuan-tuan puan lama kelamaan dia jadi ingat. Sebab ramai orang bagi alasan bahasa Arab ni payahlah, payah. Mari kita mudahkan. Tak payah pening-pening kan. Ngaji seminggu sekali tak semak pun tak apa. Tak semak pun tak apa, tak boleh dah tak semak. Dia kata, betul tak semak, aku memang tak semak pun. Tunggu Sabtu aku buka, Sabtu Ahad aku buka. Lain daripada Sabtu Ahad, selamat duduk atas almari. Kalau macam tu lambat lah dapat ilmu lah. Kalau nak cepat kena semak.
Tapi ustaz dia kata saya mengaji Sabtu Ahad aja. Saya buka Sabtu Ahad aja. Hari ni saya tak tengok. Boleh dapat tak ilmu cara macam tu? Boleh. Tapi makan masa lah. Kalau orang yang semak-semak tu dia dalam masa setahun dia dah dapat faham banyak dah. Kalau orang yang mengaji tak semak, dia makan masa 4 tahun 5 tahun. Nak yang mana? Nak 4 tahun 5 tahun ke nak yang setahun? Tepuk dada tanya selera. Tanya kemahuan masing-masing. Baik. Lam tadi dipanggil amil jazam. Amil jazam maksudnya perkataan yang tugas dia menjazamkan perkataan selepas tu. Selepas tu ada perkataan tara. Perkataan tara. Saya nak tulis tak boleh tak? Baik. Perkataan tara. Perkataan tara selepas ra itu sebenarnya ada huruf ya yang tak berbaris. Asal kalimah tara selepas ra ada huruf ya. Kalau kita tulis perkataan itu sahaja, maka selepas ra ada huruf ya. Tara. Sekarang ni ya tu bagaimana? Ya tu dijazamkan. Ra itu dihazafkan. Dia panggil dia panggil tanda jazam. Tanda jazam kadang-kadang baris mati macam lam yalid kan. Yalid ada dah baris mati kan. Sebab tu tanda jazam kadang-kadang berbaris mati, baris sukun. Kadang-kadang tanda jazam dia macam sekarang ni, buangkan huruf ya tu. Boleh faham tak? Ustaz ulang lagi. Tanda jazam kadang-kadang macam dia baris mati macam lam yalid. Huruf dah di ujung baris mati. Lid. Betul tulisan tu betul. Okey, kadang-kadang ialah dihazafkan, dibuangkan huruf, iaitu dibuang huruf ya, iaitu tara. Huruf ya tu dibuang. Itu tanda jazam. Dalam bahasa Arab dia panggil hazaf, mana buang. Buang huruf tu. Bila buang, tinggallah perkataan tara macam sekarang ni. Ustaz, Ya. itu bukan alif maksurah tu? Ya, betul. Dia panggil alif maksurah. Betul lah. Alif maksurah mana alif yang tak boleh terima baris. Kalau guru ustaz kata, dia kata ya bek-bek. Tak tahu lah macam mana bek-bek tu, ustaz pun tak tahu. Wallahualam. Ya yang tak boleh terima baris. Dia panggil harfu illat, huruf illat. Jadi buang itulah sebagai tanda jazam. Okay, selesai. Tara merupakan fi'il. Merupakan fi'il. Kaifa itu istifham. Istifham mana bagaimana. Kaifa mana bagaimana. Istifham lah. Fa'ala itu fi'il. Fa'ala itu fi'il. Fi'il madhi. Rabbuka, Rabbu itu isim. Rabbu itu isim, kalau kita tulis perkataan saja boleh kita tulis Rabbu, Rabbun, Rabban, tak kisahlah. Tapi perkataan asal ni adalah Rabbun. Rabbun, baris tanwin. Rabbun makna Tuhan yang mentadbir, yang mengurus, yang mengatur. Dulu saya dah tengah ada Rabbu dengan ilah, apa perbezaan maksud dia? Kalau Rabbu maknanya ataupun Rabbu ni maknanya Tuhan yang mentadbir, yang mengurus, yang mengatur. Kalau ilahun, Tuhan yang kita sembah, yang kita mengabdikan diri kepadanya. Semua itu merujuk kepada Allah. Cuma sebutan itu memberi kefahaman yang berbeza. Rabbu makna Tuhan yang mentadbir, yang mengatur, yang mengurus. Ilahun mana Tuhan juga, Tuhan yang kita abdikan diri kepadanya, yang kita sembah, yang kita patuh taat kepadanya, yang kita mentauhidkan kepadanya. Baik. Ka itu isim. Ka itu isim, dia panggil isim dhamir. Isim dhamir. Isim dhamir dia boleh berhubung dengan perkataan isim. Isim dengan isim. Rabbu tadi isim juga. Ka pun isim dhamir. Dia bergabung dengan kata isim.
Dia panggil dhamir yang muttasil, dhamir yang berhubung. Bi ashabi batu huruf jar. Tuan-tuan dah tahu dah tu. Ashabi tentulah perkataan isim sebab ada huruf jar. Okey, bagus ada garisan tu. Kita asing-asingkan kalimah tu makna kita lebih fahamlah. Ba huruf jar ashabi tu isim sebab ada ba. Sebab tu baca bi, tak boleh baca bi ashaba, bi ashabu, tak boleh. Dia kena baca bi ashabi. Ashab asal daripada perkataan sahbun, sahbani, ashab. Satu sahabat, dua sahabat. Ashab mana sahabat-sahabat. Tapi di sini bukan merujuk sahabat-sahabat ni, maksud pemilik-pemilik. Sahbun satu pemilik, sahbani dua pemilik, ashab pemilik-pemilik. Pemunya-pemunya, betul tak bahasa tu? Pemilik-pemilik. Ashabil fil mana pemilik-pemilik gajah. Merujuk kepada tentera Abraha tu. Tentera Abraha. Jadi daripada awal, adakah atau apakah kamu tidak memperhatikan, taruh memperhatikan, kaifa bagaimana memperbuatlah oleh Tuhan engkau dengan ataupun terhadap tentera bergajah. Jadi al-fil adalah kataan isim sebab ada alif lam. Al-fil makna gajah. Jadi dalam bahasa Arab ni, khususnya bahasa Quran, tuan-tuan perhatikan dia hanya bertukar-tukar antara isim, fi'il, huruf. Isim, fi'il, huruf. Dan ada perkataan yang tuan-tuan kena terus ingat. Tak perlu kaji. Perlu ingat je, kena ingat. Contoh macam al-fil. Al-fil ni kalau kaji pun boleh kaji lah, cuma tuan-tuan kena ingat. Al-fil maknanya gajah. Macam tu kan. Fil makna gajah. Orang putih kata elephant kan. Elephant gajah. Lebih kurang bunyi kan. Kena ingat. Dah ada perkataan bahasa Arab Al-Quran ni dia kena kaji. Macam yang tadi kan, tara, itu kena kaji. Kena kaji. Dan ada perkataan yang kena terus ingat. Macam al-fil kena ingat. Cuma ingat tanda isim, alif lam ni tanda isim, filun mana gajah. Kenapa baca fili? Sebab dia ada kaitan dengan perkataan sebelum. Okey, selesai. Perkataan ni ayat yang kedua. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Samalah hamzah tu dia panggil hamzah istifham. Ayat yang kedua yang bawah tu. Hamzah tu hamzah istifham. Hamzah untuk tanya. Adakah ataupun apakah? Lam macam tadilah, lam amil jazam. Amil jazam ni maksudnya perkataan yang diberi tugas untuk menjazamkan kalimah selepas dia. Jumpa lam, tengok perkataan selepas dia. Tentu baris mati ataupun tanda jazam yang lain seperti hazaf yang kita bincang ayat pertama tadi. Macam yaj'al sekarang ni, ni bukan hazaf, ini tanda baris mati, baris sukun. Cuba tengok atas lam tu. Atas lam tu baris sukun. Bermakna amil jazam tadi menjazamkan kalimah fi'il selepas itu. Alam yaj'al. Satu perkataan, lam satu perkataan, yaj'al satu perkataan. Sebab sebelum ni bila kita ngaji Quran, kita nampak sama aja Quran. Nampak sebaris je, kita tak tahu kalimah-kalimah, pembahagian kalimah kita tak tahu. Sekarang ni kita mengaji Nahwu Saraf ni, kunci bahasa Arab ni. InsyaAllah lama-kelamaan kita boleh tahu satu-satu kalimah tu. Walaupun kalimah dia berkembang sepanjang-panjangnya, tapi kita boleh kenal. Ini kalimah, ini kalimah, ini kalimah, ini kalimah. Ini tambahan, ini tambahan. Ini huruf asal, ini huruf tambahan. Kita boleh kenal macam tu. Dan Ustaz harap sangat-sangat pada tuan-tuan puan mengaji sampai tahap itu. Boleh tak? InsyaAllah boleh ya? InsyaAllah boleh. InsyaAllah. Baik kenal macam tu. Dah lama dah kita mengaji dah dulu kan ngaji Quran. Nampak ayat Quran ni nampak
satu muka surat tu nampak penuh aja, betul tak? Kita boleh baca, boleh mengaji daripada mula bismillah sampai bawah tu boleh. Satu muka surat tu boleh baca. Nampak penuh aja satu muka surat tu. Nampak semacam je huruf. Tu teknik tu ataupun cara tu dah lama dah kita tahu dan kita faham. Dah lama dah. Tapi apa salahnya kita upgrade sikit, kita ketengahkan sikit, kedepankan sikit kita punya kefahaman kita, iaitu kita nak detailkan setiap kalimah tu. Macam kita ngaji sekarang, satu. Tu. Jadi Ustaz harap tuan-tuan dan puan yang mengikuti kelas ni dapat yang Ustaz sebut tadi tu. InsyaAllah insyaAllah. Baik. Alam dah sebut dah, hamzah istifham, lam amil jazam. Yaj'al itu dijazamkan dengan lam. Dijazamkan dengan lam. Sebab tu baca yaj'al. Kaedah dia sama macam lam yalid. Sama tak? Lam yalid dengan lam yaj'al sama tak? Jawapan dia sama. Ustaz tanya, Ustaz jawab. Nampak macam mana kan? Okay. Kadang-kadang teringin juga bila Ustaz tanya tu nak dengar suara kan, tapi nak macam mana ada kita mengaji cara macam ni di alam maya ni macam InsyaAllah Ustaz kami dengar. InsyaAllah. baik. Baik. Tak apa. Sebab kadang-kadang kita mengaji kita perlu ada respon kan, kalau senyap je tadi. Tapi nak respon takut bunyi bising-bising pula kan. Tak apa, kita cubalah sekadar mana yang boleh insya-Allah. Nanti ada rezeki kita mengaji secara live nanti, itu lain macam lah kita ngaji insya-Allah. Liyaj'al sama macam lam yalid. Cuba tuan-tuan bayang perkataan lam yalid, ada lam kat depan, ada yalid baca beri mati. Yalid itu adalah fi'il mudhari'. Yang ni pula lam yaj'al. Yaj'al tu baca dengan baris mati sebab dia fi'il mudhari', kemudian ada amil jazam itu lam. Amil ni ialah perkataan yang diberi tugas untuk menjazamkan. Kalau amil jazam menjazamkan kalimah selepas dia. Amil jazam ada 18 tuan-tuan. Ni baru jumpa satu. Ada 18. Wal jawazimu samaniyata asyara. Samaniyata asyara mana 18. Wal jawazimu samaniyata asyara wa yalam. Walamma. Lamma kan jumpa? Walamma. Kita baca Quran tu. Lamma tu amil jazam. Ustaz bilang. Wal jawazimu samaniyata asyara wa yalam. Walamma wa alam wa alamma walam amli wa du'a wa in wa ma wa ma wa man wa mahma wa izma wa ayyun wa mata wa aina wa isma wa kaifama fi syi'ri qassah. Itu semua setiap tu perkataan-perkataan tu. Ayyu, tu pun ambil jazam. Nanti kita ngajilah. Baik. Jadi 18. Asyaratun wa ya'an asyaratun kada. Wal jawazimu samaniyata asyara wa yalam wa lamma wa alam wa alamma walamu amri wa du'ai wa in wa ma wa man wa mahma wa izma wa ayyun wa mata wa aina wa anna wa hisma wa kaifama fi sya'ri qassah. Tahun 1990 Ustaz hafal. Hari ni baru sebut balik. Allahu akbar. Kalau tak mengajar tak sebut, kena mengajar baru boleh sebut balik, boleh ingat balik. Hafal tu tahun 1990. Sekarang dah 2000 berapa dah. Oh dah lama dah tinggal. Baik. Jadi makna itulah. Kalau kita mengajar, kita boleh sebut balik dan boleh ingat balik. Kalau tak mengajar, dia hilang macam tu. Itu yang Ustaz ambil. Ustaz cabar dia Ustaz, kamu kena mengajar. Sebab nak ingat balik ilmu yang kamu mengaji dulu, kamu kena mengajar. Jadi Ustaz cabar dia Ustaz mengajarlah juga. Walaupun takut juga mengajar kan. Tambah tuan-tuan perempuan, orang yang bijak pandai. Semua yang banyak ilmu ni, Ustaz tengok kan. Semua banyak ilmu kan. Ilmu dah, ke depan dah Ustaz tengok. Macam-macam maklumat ilmu yang dikongsi Ustaz tengok, maknanya hebat tu. Tapi walaupun gitu, Ustaz cabar diri Ustaz juga, Ustaz kata tak apa. Inilah peluang untuk kamu mengulang kaji ilmu yang kamu ngaji. Jadi Ustaz cabar diri Ustaz. Allahu akbar. Baik. Tuan-tuan dan puan muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Di lam yaj'al bermaksud bukankah dia telah menjadikan tipu daya alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Bukankah dia telah menjadikan tipu daya mereka
untuk menghancurkan Kaabah. Itu sia-sia. Bukankah dia telah menjadikan tipu daya mereka untuk menghancurkan Kaabah itu sia-sia? Alam yaj'al kaidahum fi tadlil? Bukankah dia telah menjadikan tipu daya mereka untuk menghancurkan Kaabah itu sia-sia? Maksudnya dia sini merujuk pada Allah lah. Allah menjadikan tipu daya mereka itu untuk menghancurkan Kaabah tu sia-sia saja. Allah Taala gagalkan perancangan mereka. Allah gagalkan. Okey, itu dalam bab tafsir, tak apa. Bab tafsir ngaji bab tafsir lah. Okey, lam yaj'al, lam amil jazam, yaj'al dijazamkan dengan lam. Kaidahum. Kaidahum perkataan yang digabungkan dengan isim dhamir. Digabungkan dengan isim dhamir. Jadi pertama kali Ustaz mohon maaf lah sebab Ustaz mengajarnya lambat sikit. Tuan-tuan kena sabarlah dengan cara Ustaz ni. Kaidahum maksudnya menjadikan mereka itu tipu daya. Telah menjadilah mereka itu tipu daya. Mana mereka perkataan tadi digabungkan dengan perkataan isim dhamir. Kaidah digabungkan dengan perkataan isim dhamir. Isim dhamir kita tahu dah ada 14, salah satu dia ialah inilah wa huma hum. Dia yang ketiga. Hum adalah isim dhamir yang memberi maksud sekalian mereka. Hum itu adalah isim dhamir memberi maksud sekalian mereka. Kaidah tadi tu, kaidah itu kata apa? Kaidah perkataan apa? Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Bukankah dia telah menjadikan perkataan kaidahum. Siapa tahu perkataan apa tu? Penyisim Ustaz. Kaidahum. Kalau PN bukan lah, PN bukan. Kaidun menjadikan tipu daya. Tipu daya mana isim lah, isim. Isim. Betul. Kaidun. Ya betul. Kaidun kalau perkataan tunggal Kaidun. Kaidun. Sekarang ni dia baca dah sebab ada perkataan sebelum. Betul isim. Isim bergabung dengan isim dhamir. Adakah tidak atau bukankah dia telah menjadikan tipu daya mereka itu ini nak menghancurkan Kaabah tu sia-sia? Fi itu dipanggil huruf jar. Tadlil adalah perkataan isim sebab ada fi. Kalau tak ada fi pun tadlil ini pun dah perkataan isim sebab ada tanwin. Ada tanwin. Okey. Jadi pada ayat yang kedua ni kita dah tahu dah ada hamzah istifham, ada amil jazam, lam tu, ada yaj'al. Yaj'al ni fi'il kalau kita hidupkan baris lu tu. Kita ambil perkataan saja. Yaj'alu perkataan apa? Fi'il mudhari. Fi'il mudhari. Fi'il mudhari. Asal daripada perkataan apa? Asal dia fi'il madhi dia. Ja'ala. Ja'ala. Fi'il madhi maknanya ja'ala. Ja'ala mana telah jadi. Yaj'alu sedang jadi. Sedang menjadi. Okey, boleh ingat lah. Kena kata yaj'al ni fi'il mudhari sebab ada huruf ya di hadapan. Yang kita belajar dulu. Nak kena fi'il mudhari ada huruf ya. Ada huruf ya. Ada salah satu huruf 4. Ingat tak yang Ustaz ajar dulu? Ada huruf 4. Apa dia? Anti. Anti. Amza nun taya. Aini. Kalau Ustaz guna kaedah ni, ana itu. Kalau Ustaz guna kaedah ana itu iaitu hamzah, nun, ya, ta. Itu. Kalau Ustaz mengaji dulu, Ustaz guna sebutan perkataan tu ana itu. Apa dia ana itu? Hamzah,
nun, ya, ta. Bila ada perkataan itu di hadapan, ada huruf itu di hadapan, salah satulah, maka disebut sebagai huruf fi'il mudhari'. Fi'il mudhari'. Ustaz boleh ulang Pak yang Pak jenis fi'il mudhari' itu ulang sebab kami ni hari tu tak masuk awal. Ya baik. Kalau ada salah satu daripada huruf anai itu, bermakna perkataan itu adalah perkataan fi'il mudhari'. Hamzah, nun, ya, ta. Hamzah, nun, ya, ta. Bermakna perkataan itu perkataan fi'il mudhari'. Sekarang ni dekat yaj'al adalah huruf ya. Senang. Nanti jumpa dalam Quran yaj'alu, nakhluqu, nazal apa ni? Nunazzilu, naktubu. Itu ada nun kan? Nun itu fi'il mudhari'. Atau nah ada domain nahnu. Okey. Jumpa je perkataan fi'il yang ada huruf-huruf kat depan, ada ya, ada ta, ada nun, ada hamzah, itu makna mudhari'. Okey. Tapi ya yang huruf mudhari' lah, bukan ya kalimah, bukan huruf kalimah lah. Contoh macam perkataan yang kita sedang ngaji sekarang ni, iaitu yang kat depan tu, kaidau fi tadli, ada ta kan? Ada ta. Itu bukan ta mudhari' tu, itu ta kalimah. So maknanya tuan-tuan kena kenal pasti itu huruf kalimah ke huruf tambahan. Kalau huruf tambahan bermakna itu adalah kalimah fi'il mudhari'. Kalau huruf kalimah macam tadi, Salah kan. Dia kata I punya. kalau huruf kalimah itu maknanya bukan huruf mudhari'. Baik. Alam yaj'al kaidahum fi dhalil. Bukankah dia telah menjadikan tipu daya mereka untuk menghancur Kaabah itu sia-sia. Allah gagalkan perancangan mereka. Selesai. Terus ayat yang ketiga. Lambat sungguh ngaji Ustaz Rahim ni. Lambat sungguh. Ulang. Memanglah Ustaz nak ulang-ulang supaya kita dapat. Ada yang kadang-kadang tu dia nak dapat betul-betul, sebab tu dia nak dengar ulang-ulang. Okay. Wa arsala. Wa tu mana dan. Kita boleh terjemah makna istinaf lah, dan untuk permulaan istinaf. Arsala ni asal perkataan dia rasala. Fi'il madhi dia rasala. Fi'il madhi daripada arsala ialah rasala. Rasala mana utus ataupun kirim. Tapi bila sebut arsala dan mengutuslah, dia kena imbuhan me. Bila ada ada hamzah, dia kena imbuhan me. Dan mengutuslah ia alaihim, ke atas mereka. Alaihim tu gabungan ala dengan him. Asal dia perkataan ala. Ustaz tak boleh menulis hari ni, rasa macam satu kekurangan pula. Baik. Okay, ala itu gabungan dengan him, alaihim. Sebab tu dihidupkan baris ya tu. Asalnya ala tak ada baris, tapi bila nak sambung dengan ha dhamir, dengan him tu dhamir tu, jadi alaihim. Okay, usah ulang balik. Wa istinaf, kemudian arsala asalnya rasala. Rasala mana utus, kirim. Utus ataupun kirim. Dia sebut arsala mana mengutus. Alaihim itu gabungan ala dengan him. Betul. Oh, cantik tulisan tu lah. Bersimpul-simpul. Baik. Baik. Jadi ala sama dengan him jadi alaihim. Itu. Jadi mulai hari ni kita dah kenal dah. Oh, rupanya dua kalimah, ingat satu kalimah. Itu. Bila kita asingkan kita nampak dia punya perbezaan dia. Ala dengan him. Alaihim. Hamzah dekat alaihim. Ya. Alaihim. huruf hamzah di al-salah tu. Dia bukan hamzah istisna tu kan. Okey, hamzah tu memang untuk kalimah arsala.
Dia fi'il yang rubai tu, yang makna dia 4 huruf. Bukan hamzah istifham, bukan. Sebab tu kita mengaji ni kita boleh kenal mana dia hamzah istifham. Tak semestinya hamzah semuanya hamzah istifham. Sebab tu kita boleh kenal. Kalau hamzah istifham mana adakah? Kalau hamzah kalimah, hamzah tu dia maksud pada kalimah tu. Arsala mana mengutus. Tak boleh terjemah dan adakah mengutus. Pelik tu kan. Sebab tu tak semestinya hamzah tu hamzah istifham tapi hamzah kalimah. Di sini adalah hamzah kalimah. Ustaz, arsala tu makna fi'il mudhari' Ustaz? Arsala ni dia fi'il Mudhari' lah. dia telah mengirim kepada mereka. Kalau fi'il mudhari' dia kena ursilu nursilu. Fi'il madhi. Fi'il madhi. Kalau fi'il mudhari' dia kena nursil dan ursilu. Tapi itulah dia ada huruf hamzah tu tak huruf alif tu. Okey. Tak semestinya hamzah tu hamzah tak semestinya hamzah itu hamzah huruf mudhari'. Di sini hamzah untuk fi'il madhi yang sejenis 4 huruf ni. Arsala. Dia sama wazan macam ni perkataan akrama, afdala. Dia sama macam tu. Okey. Di sini bukan hamzah mudhari'. Di sini bukan. Kalau hamzah mudhari' dia kena baca ursilu. Mana aku mengutus. Nursilu kami mengutus. Ursilu ursilu aku mengirim. Nursilu kami mengirim. Tapi kalau arsala bukan aku sini maknanya dan mengutuslah. Nanti muhammad. Dia bukan fi'il mudhari', bukan fi'il madhi. Wa arsala dan dia mengirimkan alaihim ke atas mereka itu. Siapa ni merujuk kepada? Him ni merujuk kepada tentera Abraha dan juga tenteranya. Tayran ni isim sebab dia nama bagi sesuatu makhluk Allah itu burung. Tayran mana burung. Dia ada baris tanwin dan isim lah. Itu kita dah tahu banyak lamaran. Tayran adalah isim sebab ada baris tanwin. Ababila. Burung ababil. Burung ababil. Ababil maknanya yang berbondong-bondong. Dalam ini ditulis berbondong-bondong. Dalam ni pula ayat nombor 3. Berduyun-duyun. Berpasukan. Berpasukan. Berbondong-bondong ni bahasa apa? Bahasa Indonesia kan? Berbondong-bondong, berduyun-duyun, berpasukan. Itu bahasa kita lah. Jadi Allah mengutuskan ke atas mereka, ke atas Abraha dan juga tentera-tenteranya, tayran burung ababil, burung yang berbondong-bondong, berpasukan. Kita sebut burung ababil itu maknanya berpasukan, berduyun-duyun, berbondong-bondong. Banyak sungguh. Datang tak putus-putus. Datang bagaimana? Wallahu a'lam, Allah utuskan. Dan setiap mulut. Ustaz, bukan nama burung ke? Nama burung tu ababil. Memang ababil tu yang dah selalu kita sebut ababil kan. Maknanya berbondong-bondong, berduyun-duyun. Burung mana berpasukan, berkelompok, berduyun-duyun. Itulah sebutan begitu, tapi dah biasa sebut ababil, burung ini dah biasa dah. Jadi kita ingat nama burung ababil. Kita dah terbiasa sebut dah. Sebenarnya burung adalah tayran. Ababil makna berduyun-duyun. Ataupun berpasukan. Tak apalah, yang itu kita boleh faham insya-Allah. Yang penting tayran tu adalah isim. Ababil tu itu maknanya kita sandarkan kepada tayran tadi, burung yang berbondong-bondong, berpasukan, berduyun-duyun.
Jadi ayat tu kita boleh faham dah. Maksud Allah Ta'ala mengutuskan kepada mereka, ke atas mereka, burung ababil, burung yang berduyun-duyun. Setiap burung tadi di mulut dia, di paruh dia membawa seketul batu daripada neraka. Wallahu alam macam mana dia bawa, batu tu panas. Dia bawa macam mana, wallahu alam. Kita tak boleh fikir dengan akal kita, tak boleh fikir. Sedangkan kita dengar, ya. Ababil juga Ustaz. Burung gajah. Dia bawa dengan 3 cara Ustaz. Satu dengan mulut, satu dengan kaki, satu lagi dengan tiga tempat kan? Ya, betul. Kalau ngaji tafsir ni kita jumpa macam-macam huraian kan? Betul. Soalannya macam mana dia boleh bawa yang begitu panas? Itu semua kuasa Allah. Kita tak boleh nak fikir dengan akal. Kita cuma yakin dan percaya apa yang Allah cerita ni benar. Sedangkan kita dengar pada hadis-hadis yang lain, kepanasan api neraka ni sangat dahsyat. Macam mana burung boleh bawa batu yang diambil dari neraka? Itu kita tak boleh fikir dengan akal lah. Jangan fikir sampai lebih-lebih. Cuma kita yakin, percaya bahawa ini kuasa Allah. Ya, sebab agama ni kita tak boleh guna logik akal. Guna logik akal habis rosak. Sebab dalam satu hadis sebut, lau kana dinu bi ra'yi la fasadat fil ard. Agama ni kalau fikir dengan akal fikiran rosak habis. Hancur habis. Habis jadi tak stabil sebab kita guna logik akal. Tak boleh guna logik akal. Ada perkara yang Allah benarkan kita fikir, ada perkara yang Allah tak benarkan kita fikir. Sami'na wa ata'na. Dengar dan patuh. Itu tugas kita. Baik. Tarmihim ni asal dia daripada perkataan Roma. Asal dia perkataan Roma. Bukan bulu Roma. Roma. Kataan Roma. Roma ni mana melontar. Membaling, melontar. Jadi tarmi itu perkataan fi'il mudhari'. Dengan huruf tar kan kat depan, itu fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' bergabung dengan isim dhamir. Nampak? Dia ulang-ulang yang tu je. Fi'il bergabung dengan isim dhamir. Yang tuan-tuan nak kena tahu, nak kaji ni tentang isim dhamir ni. Fi'il bergabung dengan isim dhamir. Jadi makna apa? Jadi nak kena ingat, Roma yang Ustaz bagi tahu tu, Roma tu makna lontar. Ingat, Roma lontar. Roma lontar. Roma tu lontar. Ada ta fi'il mudhari'. Tarmi mana melontar. Him, mereka itu. Dapat mana? Tuan-tuan pada ayat ni tuan-tuan kena kaji 3 benda aja. Iaitu ada huruf mudhari', huruf ta, kemudian Roma ni apa makna dia? Roma mana lontar. Kemudian ada him mana mereka. Maknanya melontarlah mereka itu. Selesai. Dapat mana? Yang selama ni kita mengaji Quran tak tahu makna tu, sekarang dapat mana? Tarmihi mana melontarlah mereka itu. Melimparlah mereka itu. Yang him tu dia tukar isim domain kan? Ada sebahagian yang kita yang sebelah atas tadi tu yang kita kalau ramai tu kan kita tambah waw nun kan? Ya. Perkataan domain kat situ. Macam mana dia membalikan antara domain dengan dia macam nak menunjukkan ramai tu, dia tambah waw nun tu. Okay, baik. Ada isim dhamir yang kita jumpa sekarang ni, kita nampak dengan jelas isim dhamir dia iaitu him. Dan ada yang kita jumpa kataan yang berhubung dengan waw dan nun macam ta'lamun, khasirin, ada ya dengan nun pula. Itu macam mana pula? Itu pun disebut sebagai perkataan jamak. Tapi itu perbahasan dalam bab jamak muzakkar salim. Bab jamak muzakkar salim mana? Berkaitan dengan ramai tapi ramai lelaki. Ramai tapi ramai lelaki. Tapi dalam bahasa Arab bila sebut lelaki termasuk juga perempuan. Bahasa Arab dia macam tu pula. Ta'malu, mereka-mereka beramal. Khasirin, mereka-mereka yang rugi. Khashi'in, mereka-mereka yang khusyuk.
Apa lagi? Jadi bila guna ya dengan nun di belakang ataupun waw dengan nun di belakang, itu memberi maksud jamak muzakkar salim. Sama ada kisah tu kisah lelaki semua ataupun termasuk kisah lelaki dan perempuan, ataupun tak ada kisah lelaki dan perempuan tapi perkataan itu merujuk kepada perkataan-perkataan muzakkar, perkataan-perkataan yang tidak ada ta marbutah. Itu dia. Assalamualaikum Ustaz. Ya. Tanya Ustaz. Boleh. Ustaz. Roma tu is ro, mim, ya tersembunyi Ustaz. Ya yang tak ada tu kan? Ya tak ada baris. Yang tak ada ya titik ya dua maksurah, kan? ya maksurah tak Roma ada baris, tu tak ada titik. asal dia lah root dia. Ya. Jadi bila dia jadi hubungkan dengan him, bila dia jadi fi'il mudhari' dan ta, dia jadi dia akan keluar balik ia tu Ustaz ya. Betul. Betul. Macam alaihim tadilah sama. Alai tadi kan kita bincang tadi kan, alai kalau ala saja ia tu tak ada baris. Ala tapi bila nak gabung dengan him, alaihim. Yang ni pun sama. Asal dia Roma tapi bila nak berhubung dengan him jadilah tarmihim. Asal dia daripada asal dia daripada Roma yarmi romyan. Kata ni Ustaz sebut takut tuan gelap pula. Pawaramin wadha, Ustaz cepat-cepat dah. Pawaramin wadha kamarmiyun irmi la tarmi marman. Itu asal dia. Roma telah lontar, yarmi sedang lontar, romyan lontaran. Pawaramin orang yang lontar, wadha kamarmiyun orang yang kena lontar. Irmi lontar olehmu, la tarmi jangan lontar, marman tempat lontar, marman masa lontar. Masya-Allah. Oh, laju macam tu tuan-tuan tengok lajunya, laju pula kan. Jadi ada ketika laju, Ustaz laju pula kan macam tu. Terima kasih Ustaz. Jadi perkataan Roma tadi tu dia jadi macam tu. Asal dia. Roma fi'il madhi, yarmi fi'il mudhari'. Correct. Romyan itu lontaran, dia masdar. Bahwa ramin iaitu orang yang melontar, isim fa'il. Tu kalau kaji perkataan saja nampaknya tak bergerak ayat kita duduk situ lah. Lepas tu ngaji Ustaz ni lambat sikit, lambat tapi tak tahulah. Wadha kamarmiyun iaitu orang yang kena lontar. Marmiyun sebab tu perkataan yang mula dengan mim itu memberi maksud isim maf'ul. Isim maf'ul. Tuan-tuan cari perkataan yang mula dengan mim biasanya memberi maksud isim maf'ul. Contoh. Sekarang ni marmiyun. Marmiyun makna tempat lontar, tempat yang kena lontar tu. Macam kita sebut musalla, tempat yang disolat. Majlis, tempat yang diduduk. Muslimun. Okay, itu kataan jamak tu, muslimun lain. Sebab tu mim yang Ustaz sebut ni mim yang sama macam tu. Macam marmiyun, tempat lontar, musalla, tempat solat, masjidun, tempat sujud. Kataan yang tak lupa Ustaz, mat'am Ustaz. Mat'am. Oh, patutlah rasa lapar ni kan. Okey, insya-Allah. Mat'am tempat makan ataupun kita ada nama sendiri. Mat'am ni apa dia? Kantin ataupun tempat makan, gerai makan. Nanti kalau pergi umrah mana ke dia tulis mat'am. Mana tempat makan. Jadi dapat juga kan, dapat juga bahasa Arab. Ustaz tanya sikit. Ustaz, yang tar kita tu macam menunjukkan bukan ini Roma tadi fa'il madhi. Tar di depan dia tu. Apa tu? Sebab tu ngaji Ustaz ni Ustaz suka pusing-pusing jauh. Ustaz baru Ustaz nak pergi balik. Sebenarnya memang nak kaji sampai ke situ. Datuk akhir insya-Allah. Okey. Barulah nak pergi pada soalan Datuk. Okey. Betul kan Datuk akhir suara Ustaz Cham tu? Betul orangnya? Betul Ustaz. Masya-Allah. Sampai boleh kenal suara tu memang tak boleh lari.
Masya-Allah. Orang Ustaz tak nampak seorang pun. Ustaz nampak Ustaz seorang je. Baik. Tarmi itu barulah kita ingat balik yang kita mengaji tadi, iaitu bila ada huruf yang 4 di depan bermakna itu perkataan fi'il mudhari'. Tarmi ni datang kat mana? Datang daripada fi'il mudhari'. Cuba tengok Ustaz bilang. Daripada asal. Yarmi, yarmiyani, yarmuna, tarmi. Tu dah ada. Tarmi. Tarmi. Tarmi maksudnya melontarlah. Tapi dia duduk kat mana ni? Dia duduk kat satu lagi, bukan tarmi tu. Yarmi, yarmiyani, yarmuna, tarmi, tarmiyani, yarmina, tarmi. Dia duduk kat tarmi tu. Mana melontarlah ia. Yang ni. Awak seorang lelaki ke Ustaz? Awak seorang lelaki ke tak tu? Atau tu awak seorang lelaki. Tapi takkan burung tu lelaki pula. Ya, dia femin, dia ni lah apa? Dia ikut apa Ustaz? Dia ada dua tu. Kalimah muzakkar. Muzakkar. Ya. Dia merujuk kepada kalimah muzakkar. Tak semestinya kita bila perkataan lelaki kita pun cari mana lelaki dalam kisahnya. Memang tak jumpa lah lelaki kan, tapi merujuk pada perkataan muzakkar, perkataan yang tak ada ta marbutah. Baik, tarmi ada huruf ta mudhari', kemudian bergabung dengan perkataan rama jadi tarmi jadi fi'il mudhari'. Asal dia rama fi'il madhi, ada huruf ta jadi mudhari' tarmi. Gabung dengan ha dhamir tarmihim. Bi hijaratin, bergerak sikit. Dia kata lambat bergerak kan. Bi hijaratin. Ba huruf jar, hijaratin isim sebab ada huruf jar. Hijaratin mana batu. Ba mana dengan. Melontarlah mereka itu. Melontarlah mereka itu. Ini melontarlah mereka itu. Burung-burung tu. Bi hijaratin. Dengan batu. Jangan saya tengok domir tu. Yang melemparlah mereka itu dengan batu berasal dari tanah yang terbakar. Kim di sini kembali mana? Melontarlah mereka itu. Mereka itu burung ababil. Burung-burung itulah melontar bihijaratin dengan batu min sijil. Daripada tanah yang terbakar, maksudnya daripada api neraka lah. Bi itu mana huruf jar, hijaratin itu adalah isim ada baris tanwin. Kalau perkataan tunggal ada hijarah, hijarah. Hijarah, hijarah maknanya batu. Hajar, hijarah. Hajarun, dia hajarun, hajarani, hijarah. Dia perkataan dia datang daripada hajarun. Hajarun mana apa hajarun? Perkataan tunggal dia? Batu. Batu. Ada tak orang nama Hajar? Ada. Ya, Kak Siti Hajar. Batu Hajar. Tapi kena bagi makna elok lah. Hajarul Aswad, batu hitam. Baik, mari Ustaz bagi makna. Bukan masuk keras hati, bukan, jangan bagi maksud yang negatif, kena bagi maksud yang kuat. Batu mana dia ada sifat istiqamah, dia ada prinsip, dia ada ketegasan. Kena bagi makna macam tu. Nanti kalau sebut batu yang ni kecil pula hati dia, aku mana batu dia tak ada. Kena bagi makna yang boleh meningkatkan diri. Siti Hajar maknanya orang yang ada prinsip, orang yang ada keteguhan, orang yang ada jati diri. Macam tu. Dia memberi maksud yang pejal, yang kuat. Tu Hajar. Hajarun mana batu, hajarah ni dua batu, hijarah batu. Jadi burung tadi melontar, membaling batu-batu min sijil daripada tanah yang terbakar, daripada api neraka lah, sijil. Ustaz, tanya. Ya. Yang ada sebab dia hijaratin tu ada ta marbutah tu makna dia jamak muannas. Ya, ada ta itu
bukan maksud jamak mana, perkataan tu sendiri dah dia jadi hijarah ni maksudnya dia jamak taksir. Dia jamak taksir. Perkataan hijarah tu dia lengkap itu dia bagi jamak taksir. Dia memang makna banyak. Banyak batu-batu. Kalau jamak makna salim, dia kena ada alif dan ta. Yang bertanya nama apa? Yang bertanya? Muhammad Khair. Akhir. Muhammad Akhir dua Akhir. Tadi Ada Datuk dua Akhir. orang Ustaz. Ada Oh, dua ada orang. dua Satu orang. Okey, Datuk, okey, satu baik. yang Muhammad Akhir lain. Okey, baik. Dan duduk kat 2/1. Okey, baik. Alhamdulillah. Saya Muhammad Khair keluarga 69. Oh. Okey, baik. Nama dia Ustaz. Nama sama, alhamdulillah. Baik. Jadi kalau hijarah tu, kataan lengkap hijarah tu dipanggil perkataan jamak taksir. Ta di hujung tu ada ta marbutah merujuk kepada kataan tu perkataan muannas. Okey, kalau perkataan jamak mana salim, dia kena ada alif dan ta, macam muslimun, muslimani, muslimatun. Muslimatun. Ada ta di hujung. Itu bermaksud jamak muannas, muslimatun, halimatun. Dia ada alif dan ta. Itu maknanya jamak muannas salim. Tapi nanti kita akan ngaji apa maksud muannas salim, muzakkar salim. Maksudnya perkataan itu dia sejahtera. Sejahtera daripada kalimah asal. Okey, maksud jamak muannas salim ataupun jamak muzakkar salim. Okey, tuan-tuan tulis nota ni. Nota penting nanti kalau Ustaz sebut-sebutkan datang tuan-tuan dah tahu dah. Bila sebut jamak muannas salim ataupun jamak muzakkar salim, maksudnya sejahtera daripada perkataan asal. Macam muslimatun. Asal dia perkataan muslimun. Itu maksud sejahtera. Dia perkataan asal dia tak terusik. Muslimun mana orang-orang Islam. Lelaki. Muslim. Muslim orang Islam lelaki. Muslimani dua orang Islam lelaki. Muslimuna itu jamak muzakkar salim ada wa dengan nun. Kenapa jamak muzakkar salim muslimuna ada wa dengan nun? Sebab dia sejahtera daripada perkataan asal. Kalau buang wa dengan nun, dia masih lagi ada maksud dia. Muslimun. Dia jadi macam asal balik. Sebab tu nama dia muzakkar salim. Jamak muzakkar salim. Terima kasih tuan-tuan. Alhamdulillah. Wa dengan nun tambah. Jadi kalau kita buang pun dia masih lagi kekal perkataan asal iaitu muslimun. Sebab tu nama dia jamak muzakkar salim. Jamak mana banyak, muzakkar lelaki, salim yang sejahtera. Bukan masuk lelaki semua sihat-sihat, tegak-tegak badan semua. Oh, bukan masuk itu. Dalam ramai-ramai lelaki tu ada yang tak apa sihat contoh kan. Ada yang sakit ke demam. Dia kecil hati dia, aku tak termasuk ke dalam muzakkar salim ni? Tak. Bukan masuk gitu. Maksud dia jamak muzakkar salim ni ialah perkataan itu sejahtera daripada kalimah asal. Kalau buang wa dengan nun, dia masih lagi ada makna iaitu muslimun. Jadi asal balik. Mana seorang lelaki yang Islam. Muslimah ni dua orang lelaki yang Islam. Muslimuna sekalian lelaki yang Islam. Gitu juga kalau nak jadikan jamak makna salim, muslimun, muslimah ni muslimatun. Muslimat kan dia sebut muslimat. Kalau buang alif dan ta, cuba tulis perkataan muslimatun. Okay, yang muzakkar dah faham dah. Buang wa dengan nun masih lagi kekal. Okey, kalau jamak muannas salim, buang alif dan ta, macam tu juga huraian dia, masih ada perkataan asal. Sebab tu nama dia jamak muannas salim. Buang alif dan ta, masih kekal makna dia iaitu muslim, seorang lelaki, seorang yang Islam. Kalau ada alif dan ta, sekalian perempuan yang Islam. Sebab tu muslim sebut muslimat.
Muslimat kan. Muslimat ni merujuk kepada sekalian perempuan yang Islam. Jangan rujuk pada seorang. Kalau tengok seorang je ada kan, duduk tunggu kawan-kawan dia. Yang lain tak datang lagi. Ada seorang je perempuan tunggu kawan. Orang pun tanya kita, siapa dekat dalam tu? Tunggu tu. Entah, nampak macam muslimat. Jawapan tu tak betul. Jawapan tu tidak betul. Muslimah. 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 Dia sebut muslimat dengan ada alif ta. Kalau muslimah tu makna seorang perempuan. Betul lah, muslimah, seorang perempuan. Dia kata, yang salah tadi dia kata ni. Nampak macam muslimat. Dia panjang sikit contoh. Tak ada orang sebut. Itu ni contoh je lah. Seolah-olah macam dia kata, ramai muslimat dalam tu. Sebenarnya seorang aja, bila seorang muslimah. Dengan ada tamar butah je, muslimah. Jangan sebut muslimat. Nampaknya ada muslimat tu lah, muslimat ramai tu. Bukan, seorang aja. Bila seorang muslimah. Okey, baik. Tarmihim, melontar mereka itu apa itu? Bihijaratin, dengan batu, min sijil, daripada neraka, iaitulah daripada tanah yang terbakar. Merujuk pada neraka lah, min sijil. Faja'alahum ka'asfin ma'kul. Kita habiskanlah, senang. Faja'alahum ka'asfin ma'kul, maka jadilah mereka itu seperti daun-daun yang dimakan ulat. Fa tu mana maka. Maka. Fa mana maka. Ja'ala, asalnya ja'ala, gabung dengan hum. Gabung dengan hum, jadi faja'alahum. Jadi kat situ ada 3 perkataan, ada 3 ayat. Fa 1 ayat, ja'ala 1 ayat, hum 1 ayat. Maka jadilah mereka itu. Fa tu dipanggil huruf yang ada makna. Macam Ustaz kata tadi, bahasa Arab ni dia sekejap-sekejap huruf, sekejap isim, sekejap fi'il, dia macam tu. Cuba tengok sekarang ni. Fa huruf walaupun satu dia ada makna. Dia panggil kalimah. Makna maka. Ja'ala fi'il madhi. Fi'il madhi. Ja'ala tu fi'il madhi. Fi'il madhi ada berapa belas semua? 14. Yang first kali adalah ja'ala. Ada 14. Ja'ala, ja'alu, ja'alat, ja'alata, ja'alna, ja'alta, ja'altuma, ja'altum, ja'alti, ja'altuma, ja'altunna, ja'altu, ja'alna. Kalau nak jadikan fi'il mudhari' tambah ya ja'alu. Ya ja'alu, ya ja'alani, ya ja'aluna, taj'alu, taj'alani, ya ja'alna, taj'alu, taj'alani, taj'aluna, taj'alina, taj'alani, taj'alna, aj'alu, naj'alu. 14 juga. Macam tu. Jadi setiap perkataan fi'il, tuan-tuan puan boleh tasrif mengikut formula tadi. Formula 14 tu. Madhi 14, mudhari' 14. Guna formula yang sama, iaitu daripada fa'ala yaf'alu. Dulu kan Ustaz dah bagi kan, dalam nota Ustaz dah bagi. Ikut formula tu, semua perkataan fi'il kita boleh bandingkan dengan formula tu. Boleh dapat insya-Allah. Mengaji satu kaedah tapi dapat semua perkataan fi'il dalam Quran. Allahu Akbar. Fa ja'alahum, maka jadilah mereka itu. Hum tu fi'il isim dhamir lah. Isim dhamir ada berapa belas? Ulang lagi kan. 14. Tu. Mengaji Ustaz Raya ni dia kajian ulang-ulang. Kenapa lah Ustaz Raya ni ulang-ulang? Aku dah tahu lah Ustaz. Aku dah tahu. Minta maaf. Ustaz suka ulang-ulang. Dia kata lah hati kecil dah Ustaz. Berapa kali Ustaz nak ulang? Dia kata. Tapi nak buat macam mana kan? Kita nak meraihkan kawan-kawan kita yang tengah nak dapat ilmu. Kita nak raihkan kawan-kawan kita yang tengah nak dapat ilmu. Kita yang dah dapat ni bertambah kuat ingatan insya-Allah. Yang belum dapat sedang dapat insya-Allah. Him dipanggil isim dhamir ada 14, mula daripada huwa. Cuba sebut sama dengan Ustaz kan, sebut. Tak buka suara tak apa. Huwa, huma, hum. Hiya, huma, hunna. Anta, antuma, antum. Anti, antuma, antunna. Ana, nahnu. Lagi sekali. Huwa, huma, hum. Hiya, huma, hunna. Anta, antuma, antum. Anti, antuma, antunna.
ana nahnu. Isim dhamir ni ada dekat fi'il madhi dan juga fi'il mudhari'. Susun ikut jadual dia. Jangan larikan satu petak pun. Ikut 14 tu sama-sama. Senang je nak ingat lah, senang. Susun 3-3. Last kali 2. Macam ni. Huwa, huma, hum. Letak baris pertama. Hiya, huma, hunna. Letak baris kedua. Anta, antuma, antum. Letak baris ketiga. Anti, antuma, antunna. Letak baris keempat. Last kali baris 2. Ana, nahnu. Selesai. 3 yang pertama tu untuk lelaki yang tak ada depan. 3 yang kedua tu perempuan yang tak ada depan. 3 yang berikutnya lelaki yang ada di situ. 3 yang berikutnya perempuan yang ada di situ. Dan satu lagi itu untuk mutakalim wahdah, lelaki atau perempuan boleh guna. Dan juga last kali mana kami tu iaitu nahnu tu untuk mu'azzim nafsah ataupun lil mutakalim wahdah atau mu'azzim nafsah. Susunnya tu tuan-tuan boleh dapat bentuk gambaran dan kaedah. Ustaz ambil 2 minit lagi, minta maaf lebih masa. 2 minit. Mungkin kita ganti masa emergency mula tadi tu. Duk sibuk cari Okey. Faja'alahum ka'asfin ma'kul, maka jadilah mereka itu ka'asfin, seperti mana daun-daun. Kaf tu kaf apa yang Ustaz ajar itu? Kaf litam. Ingat ke lupa? Kaf tu, kaf. Dia setiap huruf dia ada nama-nama dia. Kaf litam. Apa dia? Dia memang huruf jar tapi dia ada nama dia iaitu kaf litam sil. Tulis. Litam sil. Kaf makna perumpamaan ataupun seperti. Ka'asfin, sebab tu terjemahan dia seperti. Asfin, daun-daun. Asfin itu isim sebab ada tanwin. Kaf huruf jar makna litamsil makna seperti. Asfin tu isim sebab ada pada tanwin. Ma'kul ni itu isim apa? Isim maf'ul. Isim maf'ul sebab ada mim kat depan yang kita belajar tadi Ma'kul. Asal daripada akala. Akala ya'kulu aklan fa huwa akilun wa zaka ma'kulun. Ni. Ustaz banding dengan perkataan fa'ala juga kan. Fa'ala yaf'alu fa'lan fa huwa fa'ilun wa zaka maf'ulun. Akala ya'kulu aklan fa huwa akilun wa zaka ma'kulun. Ma'kul asal daripada perkataan akala. Akala mana apa? Makan. Ya'kulu mana apa? Makan. Sedang makan. Sebut makan dah rasa lapar kan? Tak sarapan lagi kita kan? Okey. Akala telah makan, ya'kulu sedang makan, aklan pemakanan. Dia kata masdar ni kena terjemah macam pemakanan macam tu. Fawa akilun, orang yang makan. Wazaka makulun, kalau jumpa makul mana orang yang kena makan. Makul. Dalam ayat ni merujuk pada daun yang seperti mana dimakan. Dimakan oleh ulat. Merujuk pada kisah ni adalah Allah bagi perumpamaan faja'alahum ka'asfin ma'kul, lalu dia menjadikan mereka itu seperti daun-daun yang dimakan ulat. Daun-daun yang dimakan ulat. Jadi nak faham kisah ni rujuk pada ayat ni lah. Maknanya Allah cerita tentang burung yang melemparkan batu terkena pada badan mereka, badan gajah, badan tentera Abraha semua tu, dan badan mereka jadi seumpama daun yang dimakan ulat. Allahu akbar. Wallahu alam. Sadaqallahul azim. Ustaz buka soalan. 1 atau 2 soalan. Last. Soalan Ustaz. Ya, tu atas mim tu ada sabdu tu Ustaz. Atas mim.
Sebab dia sabdu kat situ, sebab film tu kalau kita sambung dia bawah tu saja. Ya. Itu berkaitan dengan tajwid. Sorry Ustaz. Ya, kalau berkaitan tajwid, barulah kita perbahasan tajwid tanwin sama dengan mim dia jadi hukum. Kat situ kena dengung situ mana hukum idgham. Idgham ma'al al-ghunnah. Mim tu sendiri wajib dengung. Kalau kita tulis perkataan tunggal aja, macam tak ada syaddah lah, ma'kulun. Jadi isim maf'ul. Baik, soalan kedua, last. Mim tu apa dia Ustaz? Mim tu. Kalau tanpa makul tu, mim tu dia peranan apa? Mim tu sebagai tanda bahawa perkataan keseluruhannya adalah isim maf'ul. Keseluruhannya. Oh. Bila ada mim memberi maksud isim maf'ul macam musalla, masjid, majlis, maktub, maqra' tempat baca, manzurun tempat pandang. Ada mim tu memberi maksud tempat. Mansur, orang nama Mansur mana? Orang yang suka ditolong. Mansur, orang yang suka dapat pertolongan. Mansur ni. Mansur maksud orang yang suka dapat pertolongan. Orang tu bantu dia, orang macam itulah boleh masuk. Tapi dia pun kena tolongan jugalah. Kalau Ansar mana orang yang menolong. Kan Muhajirin Ansar kan? Ansar orang yang menolong, menanti para sahabat Nabi datang Mekah ke Madinah. Jadi golongan yang tunggu di Madinah nama dia Ansar, orang yang menolong. Mansur, orang yang ditolong. Jadi daripada pengkajian kita ni, kita boleh perbagaikan makna yang kita dapat daripada kalimah Arab. Allahu Akbar. Okay, last soalan, last. Nak tutup lah. Last. Tanya Ustaz. Ya. Kat Asfim ni Ustaz kata kaf tu macam istifham. Okey, kaf yang kat Asfim tu. Betul. Kaf itu bukan kaf istifham. Kaf tu kaf litamsil. Kaf makna seperti, seumpama. Pernah tak jumpa Al-Quran Allah sebut kal jibal, seperti bukit? Ada kan? Kal jibal makna seperti bukit. Kal jamali, seperti mana unta. Kan ada kan? Kal buyuti, seperti mana rumah. Kal buyutil ankabut, seperti mana rumah labah-labah. Ka tu mana seperti, kaf li tamsil. Dia huruf jar lah Ustaz lah. Dia huruf jar tapi memberi maksud li tamsil. Li tamsil mana perumpamaan ataupun seperti ataupun bandingan. Nanti jumpa huruf lain pula, huruf lam lil milki, lam mana milik, ampunya. Macam itulah bahasa Arab dia ada huruf-huruf, dia ada nama tertentu untuk dia. Macam tadi Ustaz beritahu hamzah istifham, macam tu. Nanti jumpa ba sababiyah, jumpa waw ma'iyah. Oh macam-macam. Jadi tak boleh banyak-banyak, sikit-sikit perlahan. InsyaAllah Ustaz doakan tuan-tuan puan semua adalah orang yang terpilih untuk memahami kalimah-kalimah Arab yang kita mengaji ni. Dan kita mengaji ni adalah merupakan satu pengkajian, satu kajian. Salah silap tetap berlaku. Ini Ustaz mohon maaf, salah silap, tersasar, tersilap itu benda biasa dalam sesuatu pengkajian. Jadi tuan-tuan perempuan kena berlapang dada lah. Jangan kata apa Ustaz Rahim ni, aku mengaji dengan Ustaz Nur, lain lah Ustaz cakap Ustaz Rahim ni ajar salah ni. Jadi Ustaz akui kesalahan, kesilapan akan berlaku dan tetap berlaku. Tapi walaupun ini satu pengajian dan kita tetap berusaha untuk memperbetulkan. InsyaAllah. Wallahu a'lam. Sekadar dulu kita doa aja. Terima kasih Ustaz. Baik sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amin. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayah kama nawwartal arda bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Ya Allah Tuhan kami, terangkanlah hati-hati kami ya Allah. Amin. Amin. Allah. Ya Allah Tuhan kami, berilah peluang pada kami semua ya Allah untuk memahami isi kandungan Quran ya Allah. Bukakanlah jalan-jalannya ya Allah. Bukakanlah jalan-jalannya ya Allah agar kami dapat memahami isi kandungan Quran ya Allah. Ya Allah Tuhan kami, berikanlah kefahaman pada kami ya Allah dalam kajian kami ini ya Allah. Ya Allah Tuhan kami, berikanlah kefahaman pada kajian kami ini ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wasallam alaihi walhamdulillahi rabbil alamin.
Assalamualaikum. Cuba letak side